Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'alal Hudhudi pada perbincangan tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang menceritakan dan membahaskan tentang sifat kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala ini ialah satu sifat ma'nan qa'imun bi dzatihi ta'ala yata'allaqu bi kulli ma yata'allaqu bihi al-ilmu wa huwa kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahilin munazzahun 'anil harfi was sauti. Sifat kalam Allah suci, maha suci daripada berhuruf dan bersuara, wat taqdimi wat ta'khir, dan ada dahulu ada kemudian, was sukuti wal lahni, dan ada diam dan ada salah, ada lahan, wal i'rabi, dan ada berlakunya i'rab, perubahan baris-baris, wasairi anwa'i taghayyurati, dan sekalian jenis-jenis perubahan. Maka mustahil sifat Allah Ta'ala, sifat kalam itu seperti sifat-sifat kalam makhluk. Kita masuk pada kalam Muhashir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qawluhu was-sukuti, maha suci kalam Allah daripada diam. Kenapa? Jadi Allah ni, kalam Tuhan ni, tak boleh kita nak kata kalam Allah itu ada sifat diam. Li'annahu, kerana sesungguhnya. Li'annahu ta'ala lam yazal mutakallima, sentiasalah Allah itu berkata-kata. Wala yazalu kadzalika, dan sentiasalah Allah itu begitu. Lam yazal, sentiasa, dan selama-lamanya. Jadi kalau nak terjemah eloknya, lam yazal, sentiasa. Wala yazal, selama-lamanya. Sentiasalah Allah berkata-kata dan selama-lamanya Allah sedemikian, iaitu berkata-kata. Maka jangan kita bayangkan di sini kalam yang sebagaimana sifat yang ada pada makhluk. Sebab apa? Sebab ada orang tanya, dah gitu Tuhan tak berhenti cakap ke? Tuhan berkata selama-lamanya. Makna Tuhan tak berhenti cakap. Bahasa orang uduh sikit, dia kata Tuhan bobok, bebek sokmo ke, bobok sokmo ke, bebek sokmo lah tak? Tuhan ni bunyi sokmo, berong sokmo ke, dok. Itu sangkaan kita apabila kita mengkiaskan kalam makhluk. Dan kita nak nyatakan kalau Tuhan macam kalam makhluk, maka kita akan terbayanglah, dah sentiasa berkata-kata ni, tak berhenti cakap. Tuhan tak lengah. Bahkan ada pula orang kata, Tuhan tak sama macam kita. Tuhan sentiasa berkata-kata dan dia tak diam dan dia tak lengah daripada cakap. Yang kena faham maksud tu. Bahawa yang nak dibincangkan di sini bukan kalam dengan maksud lafaz suara. Bukan kalam dengan maksud suara dan lafaz yang keluar. Kerana itu semua baharu. Yang nak dibincangkan di sini ialah sifat kalam yang ada pada diri Allah. Jadi penafian sukut di sini ialah menafikan kepada seluruh jenis sifat-sifat kalam yang baharu. Menafikan kepada sekalian sifat-sifat kalam yang baharu. Maka didatangkan juga sifat apa lagi sifat kalam makhluk ni. Antaranya sifat kalam makhluk ni dia diam. Dan Tuhan boleh kata ke Tuhan tu diam. Boleh kata Tuhan tu diam. Tak boleh katalah, kerana sifat kalam Allah ni bukan kita dapat sifatkan dengan diam dan juga bunyi. Gitu. Nampak tak? Dia bukan dapat kita sifatkan dengan diam dan juga bunyi.
Dia tak menerima kerana itu semua daripada bukan sifat kalam. Kalam mana ni? Kalam nafsi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tidak mensifatkan dinding dengan dia buta dan dia celek. Adakah boleh kita kata dinding buta dan celek? Tak lah. Sebab dia tak menerima tu. Tak menerima bercakap ataupun kita kata buta dan celek itu bukan daripada sifat yang diterima oleh dinding. Nampak tak? Ada orang boleh kita kata dia celek. Orang ni tak boleh nampak ni. Orang kita panggil kita buta. Nampak tak? Ni panggil Adam Malakah ni. Adam Malakah. Jadi, apa nama ni? Pada dinding, kita tak kata dia buta dan kita tidak kata dia celek atas dasar hakikat lah. Atas dasar apa nama ni? Majaz itulah yang ceritalah. Maka, sifat kalam Allah ini, kita tak boleh sebut dia itu berhuruf bersuara. Sedemikian juga kita tak boleh kata dia itu diam, bisu dan kelu. Kerana semua sifat itu sifat makhluk. Maka perincian yang didatangkan di sini bukan nak menyatakan bahawa Allah itu sifat kalamnya sentiasa bunyi sama. Tak berhenti-berhenti. Tak pernah diam. Bukan. Kita bukan nak bincang hak kalam, sifat kalam lafzi itu. Bukan. Kita nak membincangkan tentang sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dia disifatkan dengan berhuruf bersuara dan dengan diam. Dan sifat-sifat yang baharu lain. Okey. Wala yazalu kadzalik. Dan sentiasalah Allah sedemikian. Idh law jaza an yaskuta. Kalaulah harus bahawa bersifat Tuhan dengan dia diam. La jaza ittisafu kalamihi ta'ala bil adami. Nescaya haruslah bersifat kalam Tuhan tu dengan adam. Sebab sukuk di sini dengan makna adamul kalam. Sukuk di sini dengan makna adamul kalam. Bila adamul kalam, tidak ada kalam. Maka bolehkah kita kata Allah pada satu ketika bersifat dengan adamul kalam? Tak boleh. Kerana apa? Kerana adamul kalam tu sendiri menafikan keadaan sifat kalam Allah itu qadim. Bila kata qadim, dia tidak terima tiada. Dia tidak menerima tiada. Kalam Tuhan qadim selama-lamanya dan sentiasa. Maka dia tidak menerima tiada. Tidak menerima tiada. Maka diam atau sukut itu ibarat daripada adamul kalam. Kerana itu kita tak boleh nak isbahkan sukut bagi sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wadzalika, dan demikian itu mana menerima berdiam Tuhan itu yujibu huduthahu, mewajibkan, membawa kepada baharunya baharulah Allah Ta'ala, baharu sifat Allah Ta'ala. Idhis sukutu, kerana diam itu yaqtadi in'idama, memberi reti in'idamal kalami, memberi faham ketiadaan kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana diam itu memberi faham ketiadaan kalam. Okey. Sebab tu, bila begitu, bila ada boleh berlaku ketiadaan kalam, maka kalam Tuhan tak qadim dah namanya. Tidak qadim dah kalam Tuhan. Fa in kana sukutu qabla wujudil kalam. Okey, tengok. Kok mana wajah bahawa sukut ini dia itu membawa kepada baharu. Kerana kalaulah diam itu berlaku sebelum ada kalam, lazima sabqul adami alai, maka lazim oleh terdahulu tiada di atas kalam. Katakanlah kalam Tuhan, sebelum tu didahului oleh sukut. Makna sukut ni adam, adamul kalam. Jadi nescaya melazimi oleh didahului ketiadaan di atas kalam. Wadzalika nafyun liqidamihi, itu menafikan bagi kidam kalam, maka kalam tak qadim. Au ithbatun, wadzalika
nafyun li qidamihi au itsbatun li huduthihi, atau mengisbatkan bagi baharunya kalam. Yalah, kalam itu asal didahului oleh tidak kalam. Tiada kalam, kalam didahului oleh tiada kalam. Makna dulu sebelum ada kalam tak ada dulu. Orang tak panggil baharu tu. Itu nama baharu. Maka dia mengisbatkan bagi baharu kalam. Okey. Itu kalau harus atau kita andaikan berlaku sukut sebelum kalam. Wa in kana ba'da wujudil kalami, dan jika adalah diam itu selepas adanya kalam, faqad tara'a faqad tara'a 'alal kalamil adamu fa'il bagi tara'a, maka sungguh mendatang ke atas kalam oleh tiada. Katakanlah lepas ada kalam dah ni. Lepas ada kalam dah, tiba-tiba boleh mari sukut. Lepas ada kalam tiba-tiba diam. Tak ada kalam. Maknanya mendatangi kalam oleh tiada. Wa dzalika yanfi, dan itu menafikan yanfi baqa'ahu, menafikan baqa' kalam, baqa'nya sifat kalam tu. Wa idzan tafal baqa'u, apabila ternafi baqa' intafal qidamu, maka ternafi juga qidam. Bila kita kata sesuatu itu tak kekal, maka sesuatu itu pasti tidak qadim. Kenapa? Ni kaedah maklum dah. Lianna ma thabata qidamuhu istahala adamuhu. Kerana sesuatu yang sabit qidamnya, sabit iaitu qadim, maka mustahil atasnya oleh tiada. Bila sesuatu tu qadim, tiada tu mustahil. Jadi tiada tu mustahil tu sama ada tiada yang mendahului atau tiada yang mendatangi. Adam sabiq atau adam lahiq, semuanya mustahil atas yang qadim. Nampak tak? Jadi ma thabata qidamuhu istahala adamuhu. Wabil jumlati, maka secara kesimpulannya lah, fasukutu yastalzimu adamal kalami, maka diam itu melazimkan ketiadaan kalam as-sabiqi, ketiadaan kalam yang terdahulu, watajaddudu, dan melazimi watajaddudah, wa yastalzimu tajaddudal kalam al-lahiq, melazimi baharunya kalam al-lahiq. Fayakunul lahiku hadithan, maka jadilah yang mendahului, yang mendatang itu baharu, bi ghairi wasitatin, tanpa ada wasitah lah. Wasabiqu fayakunul lahiku hadithan bi ghairi wasitatin, wasabiqu ay wa yakunu as-sabiqu hadithan biwasitatin, dengan wasitah. Mana? Kalam lahik. Kalam lahik itu baharu tanpa ada wasitah. Baharu tanpa ada wasitah. Dan kalam yang sabit itu, wa adam kana sabit itu, dia itu baharu biwasitatin, dengan wasitah, dengan perantaraan. Kok mana tu? Idh ma lahiqahul adamu, sesuatu yang mendatanginya oleh adam, lazima ayyas biqahu, lazim dia mendahuluinya. Mendahului ma lahiqahul adam, sesuatu yang mengikutinya oleh tiada. Sesuatu yang tak ada mari lepas tu, Adam mari selepas tu. Maka lazim bahawa ayasbiqahu, dia itu mendahului Adam. Wa idza lazima, apabila lazim, minas sukuti, daripada diam, huduthul kalam, lazim daripada diam itu baharu kalam, lazima minhu huduthul dhatil muttasil. Ni lain dah ni. Kok mana ni nak cerita gini? Tengok ni. Pada masalah, dia kata kalam al-lahiq dan juga kalam as-sabiq. Nampak? Jadi dia kata
Fasukutu yastalzimu. Kita tengok sini ni. Mudah je ni. Cuma kena orang nampak lah. Kena lukis sikit. Sukut itu, diam itu melazimi adamal kalam as-sabiq. Ketiadaan kalam yang terdahulu. Dan juga tajaddud kalam al-lahir. Dan baharu kalam yang lahir. Okey, sukut ni. Bila ada sukut, boleh buang. Bila ada sukutun, ada diam. Okey, diam lazim daripada adanya diam, makna tak ada kalam yang terdahulu. Tak ada kalam terdahulu. Dan juga kalau ada kalam, jadi baharu kalam ni, kalam yang sabit ni. Dan melazimkan bahawa baharunya, ni. Bukan tak ada sini, kita kata baharu, tajaddud. Tajaddud kalam yang lahik, kalam yang mendatang. Maka al-lahik itu yang mendatang itu hadithan bi ghairi wasitah. Dia itu baharu tanpa ada wasitah. Kenapa? Dia kalam lahir ini dia jadi baru sebab apa? Tak ada wasitah. Sebab apa? Asalnya sukuk ni adamul kalam dah. Jadi Tuhan cipta dia daripada tak ada kepada ada. Maka tidak ada perantaraan antara tak ada dengan ada tu. Tak ada perantaraan. Jadi tu maksudnya tanpa wasitah. Fayakunul lahiku hadithan bi ghairi wasitah. Ni yang lahir ni macam mana dia jadi baharu? Baharu tak ada wasitah. Siapa yang menciptakannya? Makna daripada tak ada, Tuhan cipta pada ada. Ada wasitah tak sebelum ada tu ada sesuatu tak? Tak ada, bukan benda, bukan wasitah apa panggil. Bukan terjadi tanpa wasitah. Okey. Wasabiqu. Wasabiqu hadithan biwasitatin. Okey. Sabik ini, kalam sabik ini dia juga baharu dengan wasitah. Wasitah apa? Katakanlah dia kata sebelum ada sukut, sebelum sukut itu ada kalam yang sabik. Kalam yang sabik. Jadi sabik itu dia jadi baharu dengan wasitah apa? Kerana sesuatu yang mendatangi Adam lazim dia itu didahului, dia itu mendahuluinya. Ma lahiqahul adamu lazima an yasbiqahu. Lazim bahawa mendahului Adam akannya. Okey. Ni kena balik domain molek ni. Ma lahiqahul adam, sesuatu yang mendatangi akannya oleh tiada. Siapa ataupun sesuatu yang dia itu didatangi oleh tiada, lazim bahawa tiada itu mendahuluinya. Gitu. An yasbiqahu ay an yasbiqal adamu hu ay ma. Okey. Kita tengok pada Adam sabit. Dia kata sukuk sini kan. Sukuk. Lepas tu kalam sabit. Kita kata kalam sabit sini. Okay. Kalam sabit ni dia didatangi Adam. Ni Adam panggil. Sukuk ni Adamul kalam. Adam. Jadi sesuatu yang mendatangi tiada. Dia ini baru kat mana? Macam mana kita kata dia baru? Baru kerana lazim. Bila didatangi oleh tiada, bahawa dia pernah didahului oleh tiada. Sebelum tu dah ada Adam. Sebab kedatangan Adam pada sesuatu menunjukkan bahawa dia sebelum itu didahului oleh tiada. Kembali pada kaedah itu lah. Ma sabata qidamuhu istahala adamuhu. Nampak? Jadi domir jaga molek tu. Jadi tengok sini. Wasabiqu ay wal kalamus sabiqu hadithan. Dia dikira dan dia tu dianggap baharu biwasitah. Baharu dia dengan perantara. Kalau baharu kalam selepas sukuk tanpa perantara, jelas faham, tak ada lepas tu ada. Orang panggil baharu lah. Sekarang ni kok mana? Kalam dah ada, lepas tu tak ada.
Macam mana kalam yang dah ada tu, kalam sabit kita hukum baharu. Kalam sabit dihukum baharu dengan wasitah. Kerana apa? Ma lahiqahul adamu. Sesuatu yang mendatang akan dia oleh tiada. Benda hak boleh mari tak ada, lazim bahawa mendahului tiada akan ia. Makna lazim sebelum ada dia tu didahului oleh tiada. Nampak tak? Okey ya. Habis. Okey. Lepas tu masuk pada hak lain pula. Wa idza lazima minas sukuti huduthul kalami. Apabila lazim daripada diam itu baharu kalam, lazima minhu huduthul za. Maka lazim daripadanya itu baharu za juga. Bila sifat baharu, za yang bersifat dengan sifat baharu tu baharu jugalah. Huduthul zatil muttasifati bihi. Wattisafu dzati, dan bersifatnya zat al-aliyati yang maha tinggi. Wasifatihi as-saniyati, ay wattisafu sifatihi saniyah, dan bersifatnya sifat-sifat Tuhan yang maha agung, maha tinggi itu. Bil huduth, khabar dia batilun. Wattisafu mubtada, batilun khabar. Wa taqiduhu kafirun. Orang yang i'tiqad gitu kafir. Wal'iyazu billah. Wa bihadza, dan dengan ini yu'lam, diketahui, annahu laisa ma'na, bukanlah makna wa kallamallah. Jadi ayat Quran ni, jadi kitab ni mungkin jatuh ni, jatuh. Kalau ayat Quran ni cek ni, kitab baru dia tulis betul lah ni. Wa kallama, ada wa wa kallama. Jangan buang wa tu, bab wa tu dengan sekali dengan wa kallama. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan berkata-kata Allah akan Nabi Musa akan sebenar-benar kata. Okey, berkata dengan sebenar-benarnya. Maknanya Allah berkalam dengan Nabi Musa dengan kalam yang sebenar. Ini, dan maka dengan ini diketahui yu'lam annahu laisa ma'na wa kallama Allah Musa taklima, bukanlah maknanya ibtada'ahu. Annahu, rasanya ada silap ni. Siapa ada nusrah tolong tengok nusrah asatizah yang ada sekali, sahabat-sahabat ada sekali. Maknanya ibtada'ahul kalama tak? Ibtada'al kalama lahu. Rasa tak ada ni annahu ni. Ataupun annahu duduk depan. Ataupun sebab ada dah annahu sini. Yu'lam annahu laisa ma'na wa kallama Allah Musa taklima. Laisa ma'na annahu. Annahu mungkin duduk depan. Annahu ibtada'al kalama. Tidak, tak ada. Tak ada ni. Ibtada'al kalama lahu. Jadi hak nombor 2 tak ada. Annahu laisa ma'na wa kallama Allah Musa taklima, bukan makna apa nama ni wa kallama Allah Musa taklima. Kalau nak letak pun annahu letak lepas ayat Quran ni. Boleh ke? Annahu, bahawa Tuhan itu gitu. Betul? Annahu ibtada'a gitu. Luqman Hakim. Ya, ada kalau situ boleh tu. Bukanlah makna ayat Quran wa kallama Allah Musa taklima annahu ibtada'al kalama lahu, bahawa Allah mula bercakap dengan Nabi Musa ba'da an kana sakitan, setelah adalah Allah itu diam. Jadi ayat wa kallama Allah Musa taklima bukan makna Tuhan tu pada ketika itu mula cakap dengan Nabi Musa. Sebelum tu tak cakap lagi, sebelum tu diam. Bukan makna gitu. Wala, dan bukan makna wala annahu ba'da ma kallamahu in qata'a kalamuhu, bukan dengan makna bahawa Tuhan setelah berkalam dengan Nabi Musa bahawa dia memutuskan kalamnya, terputus kalamnya, wasakata, dan dia diam. Bukan makna gitu. Nabi Musa munajat dengan Allah Ta'ala di Tur Sina kan. Jadi mula kalam tu makna sebelum tu Tuhan tak cakap lagi, lepas tu cakap.
Lepas Tuhan cakap tu, Tuhan diam balik. Bukan gitu. Bal ma'nahu. Ni kerana perlu kepada pemahaman yang betul pada masalah akidah ni daripada pemahaman ahli sunnah lah ni. Nak terjemah mudah. Baca ayat Quran, jumpa ayat wa kalamallahu Musa taklima. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkalam dengan Nabi Musa dengan berkata-kata dengan Nabi Musa. Tak. Jadi terjemah lah. Jadi hak dalam fikiran tu mari guna. Berkata orang mula macam mana. Jadi kalau salah dulu dia baca amiruha kama ja'ah. Baca dan faham apa yang Tuhan nak khabar, konteks ayat keseluruhan. Hak tu, itu salah dulu buat. Tak teliti pula. Kalam ni start bila, berhenti bila. Kalam ni bunyi ke tak bunyi. Ada suara ke, ada huruf ke tak ada. Bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, bahasa Syriani ke, bahasa Ibrani ke, bahasa apa. Tak bincang. Itu faham, itu pegangan salah dulu. Yang kita kata tafwid ni. Mari salah zaman ni dia pergi bincang pula. Dia pergi kata Tuhan bercakap kot bahasa Arab. Ada. Tuhan bercakap bahasa Arab lah. Sebab dengan Nabi Muhammad kita bahasa Arab. Nabi Musa cakap dengan bahasa Ibrani. Sebab Nabi Musa bahasa Ibrani. Nabi Isa nak bahasa Syriani. Dia pandai-pandai pula reka ni. Kata salah. Tapi dia salah. Nampak? Jadi kalau betul-betul salah ni kena faham ni. Okey. Jadi mana tadi? Bal ma'nahu, ada apa makna dia? Annahu azala. Allah Ta'ala menghilangkan bifadlihi, dengan kemuliaan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Azala bifadlihi al-hijaba. Tuhan hilangkan hijab. Allah Ta'ala angkat hijab. An Musa alaihi salamu, daripada Nabi Musa. Wa khalaqalahu sam'an. Dan Allah Ta'ala cipta kepada Nabi Musa sifat sama', sifat pendengar. Wa qawwahu, dan Allah Ta'ala kuatkan pendengaran dia. Hatta adraka kalamahu, sehingga dia dapat faham dan dapat mencapai kalam Tuhan al-qadima, yang qadim. Bi jami'i a'dha'ihi, tapi dengan sekalian jasad dan anggota Nabi Musa. Min jami'i jihati, daripada seluruh pihak, bukan depan saja, bukan tepi saja. Daripada seluruh pihak, daripada seluruh tubuh badan, dapat reti dan faham kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan beri sifat sama ke Nabi Musa tu dan kuatkan dia, beri kemampuan untuk reti kalam Allah. Itu maksud dia ketika berlaku munajat tersebut. Thumma mana'ahu Allahu, kemudian Tuhan pun sekatlah setelah habis selesai tempoh tersebut, tempoh munajat, maka ditahan balik. Mana'ahu, Tuhan tahan balik. Wa radda alaihi al-hijaba, dan didatangkan, dikembalikan hijab, lalu ditutup balik hijab dia. Faraja'a ila ma kana alaihi, maka kembalilah sebagaimana asalnya pendengaran Nabi Musa. Qabla sama'i kalamihi, sebelum mendengar kalam Allah. Lepas itu dia kembali seperti biasa. Namun tengok sini. Ni riwayat lah. Ini pun riwayat daripada Israiliyat lah. Waruya, dan diriwayatkan anna Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala qala lahu, berkata kepada Nabi Musa, Inni ja'altu fika 10,000 sam'in, aku jadikan pada diri kamu 10,000 10,000 sam'in, 10,000 pendengaran. Aku cipta pada kamu, hai Musa, 10,000 pendengaran. Hatta sami'ta kalami, sehingga kamu dapat mendengar kalam aku. Wa 10,000 lisanin, dan aku cipta kepada kamu 10,000 lisan, kemampuan bertutur, berbicara. Maksud apa? Ai quwwataha, kekuatan berkata-kata. Cakap ni kena boleh berkata-kata. Tengok orang kadang-kadang dia duduk, dia orang berpetah cakap. Duduk depan orang hebat, tak boleh cakap dia. Biasa tak? Tak boleh nak cakap. Kelu. Kelu. Padahal depan manusia tu. Tapi bila dia orang kuat cakap, pak cakap banyak, tiba-tiba mari orang terlampau hebat, dia tak nak cakap. Kelu dia. Tak usah tengok lain lah kalau orang kena kejar dia atu.
terserempak dengan tu depan. Boleh baca ayat kursi, tak baca benda juga. Sebab tu nak cakap ni ada kekuatan. Nak cakap ada kekuatan. Jadi Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa 10,000 lisan kekuatan berkata-kata hatta ajabtani, sehingga kamu dapat bertutur menjawab aku. Wa hadha ma'na kalamihi. Ini makna kalam Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala aidan li ahli jannah, bagi ahli syurga. Ini kalam Allah daripada ahli syurga. Sama lagi tu. Fayasma'u al-wahidu minhum, maka mendengar salah seorang pada mereka bisa iri ajzaihi, dengan keseluruhan anggota dia, wa yubsiru, dan dia melihat kadzalika, demikianlah juga dengan seluruh tubuh badannya, wa yakulu kadzalika, dan dia makan pun gitu, wa yankihu, dan menikah pun kadzalika, wa yashummu, dan dia boleh bau pun demikian juga, wa yantiqu, dan dia bercakap bertutur pun demikian juga. Jadi gitulah apa yang berlaku pada penafsiran kepada Nabi Musa, dan bagaimana ulama tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah tafsirkan situasi dan peristiwa tersebut. Ini di sisi pandangan Asy'ariyah, di sisi pandangan Asy'ariyah, dan juga jumhur Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada di sana pandangan Maturidiyah. Jadi Maturidiyah tu mungkin sebelum ni kita sebut dah lah, tak payah sebut lah sini. Jadi mana tadi? Kemudian perkara tu pelik lah. Memanglah pelik. Sebab tu kata Muhasyi, wa in kanat uquluna la tudriku dhalika, walaupun akal kita tidak mampu memahamkan demikian itu. Kama qala Sayyidi Ali Khawas, kata Sayyidi Ali Khawas, ma taqarrara, apa yang telah dihuraikan, min annal masmu'a, bahawa apa yang didengar itu, huwa sifatu al-qadimatu, yang didengar itu ialah sifat sesat tu lah. Jadi ni huraian ni, hadza wa dzalika kama qala Sayyidi Ali Khawas. Bukti situ. Jadi bukti bukan bukti lagi ni, dah habis sikit nak habis. Cuma cerita tadi, apa yang dihuraikan, bagaimana cara idrak, cara mendengar, melihat, makan ahli syurga tu, Sayyidi Ali Khawas apa nama ni, dia kiaskan, dia ambil kepada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Nabi Musa dimampukan oleh Allah melihat, mendengar sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka begitulah ahli syurga di dalam syurga, dia akan mendapat nikmat bukan sebagaimana kat dunia ni saja, bahkan dengan seluruh anggota dia, dan kekuatan yang lebih daripada kekuatan yang ada di dunia ni. Okey, habis. Lepas tu ni ayat lain pula ni. Wa ma taqarrara min annal masmu'a, apa yang telah dihuraikan bahawa yang didengar tu wasifatul qadimatu, itu sifat qadim tu, itu dia mazhabul Asy'ari, mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari, wa atba'ihi, dan pengikutnya, mazhab pengikut Abu Hasan Asy'ari. Jadi itu mazhab yang Asy'ariyahnya. Wa nuqila an Abi Mansur al-Maturidi, dan dinukilkan daripada Abi Mansur al-Maturidi, ma yuwafiquhu, yang memuafakat dengan pandangan ini, pandangan Asy'ari ni. Haitsu qala, sekira-kira dia berkata, yajuzu sama'u ma wara as-sauti, harus mendengar perkara yang lain lebih daripada suara. Harus dengar lebih daripada suara. Jadi seakan-akan ada muafakat pada kalam Abi Mansur Maturidi ni dengan pandangan Asy'ariyah. Nak khabar gitu je. Sebab apa? Sebab maklum bahawa yang masyhur di kalangan mazhab Al-Maturidiyah bahawa Nabi Musa mendengar kalam yang Tuhan cipta. Kalam yang Tuhan cipta. Dengar apa? Dengar huruf suara lah. Tapi bukan huruf suara daripada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Bukan sifat kalam. Jadi bezanya, kita Asy'ariyah, Nabi Musa dengar sifat kalam. Maturidiyah kata Nabi Musa mendengar athar sifatul kalam, kesan daripada sifat kalam. Nampak? Jadi Asy'ariyah kata dengar sifat kalam tu sendiri,
Maturidiyah kata dengar kesang daripada sifat kalam. Kesang daripada sifat kalam tu. Jadi kesang daripada sifat kalam Allah Ta'ala ciptakan suara dan bunyi yang Nabi Musa dengar. Itu di sisi Maturidiyah. Okay. Jadi di sini Syekh kata, dia kata sebenarnya Maturidiyah pun seakan-akan ada nukila, dinukilkan. Perkara yang yuwafikuhu bertepatan dengan Abu Hasan Syari apabila Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata harus mendengar lebih daripada suara, ma wara as-saut, selain dan lebih daripada suara. Wa qalu, dan mereka berkata kama la tuta'adzaru ru'yatu dhatihi, sebagaimana la tuta'adzar, tidak uzur, tidak sukar, tidak mustahil melihat zat Allah Ta'ala, ma'a annahu laisa jisman, walhal zat Tuhan bukan jisim, wala aradan, bukan arad, la yuta'adzar, maka tidak sukar, tidak mustahil, sama'u kalamihi, tidak mustahil juga mendengar kalam Allah, ma'a annahu laisa harfan, walhal kalam Allah itu bukan huruf, wala sautan, dan bukan suara, bukan bunyi. Okey, jelah. Wa adamu sama'i ghairil aswati, dan tidak mendengar selain suara itu amrun adiyun. Ya, itulah perkara adat saja. Kita tak boleh dengar selain suara itu hukum adat. Pada adatnya, telinga kita hanya mampu menangkap suara. Ia tak boleh menangkap selain daripada suara dan bunyi. Tak boleh menangkap warna. Telinga kita tak boleh. Merah. Saya dengar merah. Lain dengar mawar merah. Dengar mawar merah. Tu dengar suara orang. Saya mendengar pedas. Tak boleh. Saya mendengar hijau. Saya mendengar cerah. Awak tak panggil, awak tak cakap gitu. Awak tak cakap gitu. Musim PKP, awaklah cakap gitu. Kena telefon kaunselor. Masalah psikologi learning banyak sangat ni. Kena sekat dalam rumah macam-macam ni mari. Okey? Bukan. Tak boleh. Dia kata benda itu dia perkara adat saja. Tidak mendengar selain suara tu amrun adi. Ya juzu takhallufuhu, harus menyalahinya. Sebab itu sekarang ni benda yang berpejar pun ada bunyinya. Kalau guna alat saintifik hok moden ni, benda berpejar tu dia ada vibration dia. Hok kita tak boleh dengar dengan telinga ni boleh dengar. Bahkan ada bunyi-bunyi yang mana telinga kita tak mampu dengar, ada alat mampu dia keluarkannya. Wa dhahaba Abu Mansurin, berpandangan Abu Mansur Al-Maturidi, fi ahadi qaulaihi, pada salah satu dua pandangannya. Wa Abu Ishaq Isfiraini, Abu Ishaq Isfiraini, wa Razi, dan Imam Razi, ila anna kalamahu ta'ala al-azali, bahawa kalam Allah Ta'ala azali la yusma'u, tak boleh didengar. Wa innama yusma'u, hanya saja didengar, sautun, suara, yadullu alaihi, yang menunjukkan atas kalam Tuhan yang azali. Jadi pandangan Imam Razi, Abu Ishaq Isfiraini, Abu Mansur Maturidi, salah satu pandangan Abu Mansur bahawa kalam azali tak boleh dengar. Hanya awak boleh dengar tu suara yang menunjukkan atas kalam. Yakhluquhullah, yang Allah Ta'ala ciptakannya. Yakhluquhullahu Ta'ala. Fa Musa innama sami'a sautan. Jadi hak ni kan pandangan Abu Mansur di kalangan Maturidiyah yang masyhur ni. Nabi Musa tu innama sami'a sautan wa lafzan, dengar suara dan lafaz, min jami'i jihad, daripada sekalian arah, dalan alal ma'na al-qa'im bi dzatillah, yang menunjukkan atas makna yang berdiri pada zat Tuhan, menunjukkan pada kalam Tuhan yang ada pada zat Tuhan itulah. Jami' dalan alal ma'na al-qa'im bi zatihi ta'ala. Okey. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad wa syarafa wa darajatan wa ba'ath maqaman mahmudin innaka la tukhlifu. Nabi Musa dengar apa ni? Nabi Musa mendengar sifat kalam. Al-Qadimah. Sifat kalam yang qadim. Ya. Okay. Di sisi Asy'ariyah. Di sisi Al-Maturidi, Nabi Musa dia dengar apa? Dengar kalaman. Kalam ni, kalam siapa ni? Sautan wa lafzan. Saut lah, kita guna saut satu dah cukup lah. Yang ni menunjukkan atas sifat kalam. Sini saut. Nak kata dengar suara pun tak apa. Tapi suara ni bukan suara yang Allah Ta'ala cipta. Nampak tak? Okay. Ni kalam. Jadi Nabi Musa mendengar kalam. Kalam yang saut lah. Kalam ini berhuruf bersuara. Yang mana ia menunjuk bagi sifat kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Cuma ni kalam ni bukan kalam makhluk. Kerana dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Molecule vibration. Okey, terima kasih. Molecule vibration. Setiap molekul tu ada vibration getaran dia tu. Yang sebenarnya kita tak mampu dengar sebab telinga kita ni tak mampu dengar hanya dengar dalam visible dia panggil apa? Bukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam range desibel, desibel tertentu saja. Itu orang ada ahli sains dalam ni boleh kongsilah maklumat. Dia ada desibel yang terlampau rendah pun tak boleh dengar, terlampau tinggi pun tak boleh dengar. Okey. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, qauluhu wal lahni wal i'rab wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun.